Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-56, bab fadlil ju'i wa khushunatil 'aishi wal iqtisari 'ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghairiha min huzuzin nafsi wa tarkis syahawat. Bab kehidupan yang sempit, maknanya tidak kaya kita, tidak senang hidup. Bersederhana dalam bab makan, minum, pakaian dan lain-lain daripada kehendak nafsu. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita, hadis yang ke-516. Hadis 516. Dalam bab ini hadis yang ke-26, tanda nombor bab dalam bab ini. Hadis yang ke-26, keseluruhan hadis daripada awal 516. Wa an Abi Karimata Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasab ibni adam ukulatun yuqimna sulbahu bihasbi ibni adam ukulat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi, li nafasihi, letak hidup pa, li nafasihi. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud dia, daripada Abu Karimah Al-Miqdam, Miqdam nama dia, bukan Miqdad tu, betul, Miqdam dengan mim, Miqdam bin Ma'di Karib, Ma'di Karibah. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bekah ni maknanya bekah lah, yang paling buruk untuk diisi penuh oleh manusia adalah perut dia. Perut kita ni nyosombak belaka dalam tu, betul tak? Hak manis, masam, masin, tawar, pahit semua masuk, boleh belaka. Nabi kata, cukuplah bagi manusia dengan beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Maknanya makanan kita ni biar sekadar kita ada tenaga. Sekiranya perlu lebih daripada itu, hendaklah dibahagi 3. Perut kita kena bagi 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk nafasnya. Kita kalau kita makan penuh sini, nak nafas macam mana? Orang panggil skok. Tak, skok, so'oh dia panggil. Ada kata se'eh. Kapumu so'oh kau se'eh? So'oh. Nak kata apa? Bahasa Malaysia apa so'oh? Payah nak menyama lah. Itu dia panggil. Tak, sengok. Sandar duduk perut, tak nak menyama. Ialah, Nabi kata bagi 3. Makan, minum, nafas. Tengok ni. Kata di para ahli tib, tulis. Ahli perubatan kata, Ibnu Masawih. Dia ni tabib, seorang tabib, pakar perubatan. Dia kata, kalau manusia menggunakan kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nascaya mereka bebas daripada banyak penyakit biiznillah. Wala ta'attalat al-maristanat. Maristanat tu maknanya apotek orang Indonesia. Bahasa kita kata farmasi. Saya adilah farmasi, tak ramai orang pergi beli ubat pasal sihat. Ni main sumbak belaka dalam ni, nya penipala je. Nya sekut perut dah juga perut pun. Lama-lama bulan Ramadan. Nabi ajar bulan Ramadan kita makan macam mana? Rutab, tamar, minum air. Ni tamar, air 3 gelas. Paunya sombak masuk tu kak. Perut kata, ni apa ni tsunami ke apa dia mau.
bersombak dalam perut dah. Sakitlah dia. Kalau slow-slow, perlahan-perlahan, tak sakit. Seorang lagi nama dia Tabibul Arab, tulis. Seorang tabib, pakar perubatan Arab, nama dia Al-Haris bin Khalidah. Haris bin Khalidah dia kata, Al-ma'idatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa. Tulis kata-kata hikmah. Usus kita ni, perut kita ni rumah penyakit. Al-himyah, himyah ni mengawal makan. Diet kata orang, diet ke apa dia? Ra'sud dawa, itulah ubat yang terbaik. Kawal makanan. Kita tahu dah kita ni makan perut banyak. Jangan makan banyak, sikit makan. Kita tahu kita ada darah tinggi, jangan makan benda masin. Kita ada kecil manis, jangan makan benda manis. Kan? Jadi kena makan sedikit-sedikit, insya-Allah dia selamat. Baiklah. Jadi itu dipanggil masalah makan banyak ni masalah besar. Menguatkan hawa nafsu, menguatkan tidur, menguatkan jadi malah, macam-macam. Boleh jadi kita yang kemalah kuat ni makan banyak kali. Ayo. Kita nak buat undang-undang baru boleh ke tak? Undang-undang dia panggil apa ni? Kantin kita ni kita hadkan seorang budak boleh makan satu bekas ni. Nasi. Barulah dia betul. Kalau makan tambah-tambah ni, habis naik tak ada qamat subuh tu dergah habis dah. Makan banyak ni. Ini punca ni. Ni penyakit. Baik, kita pergi pada hadis 517. Wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu qala dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman 'indahu ad-dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'un innal bazazata minal iman ya'ni at-taqahhulu rawahu Abu Dawud. Maksudnya daripada Abu Umamah, nama dia Iyas bin Tha'labah Al-Ansari radhiyallahu, dia berkata bahawa satu hari para sahabat menceritakan perihal dunia dekat Nabi. Pakat dia bicara dunia lah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu semua dengar? Nabi ulang, tidakkah kamu semua dengar? Nabi kata, al-bazazatu, sesungguhnya kesederhanaan. Dia panggil al-bazazatu, iaitulah bersifat sederhana. Sebahagian daripada iman, sesungguhnya kesederhanaan itu sebahagian dari iman, yakni at-taqahhu. Mana at-taqahhu? Iaitu at-taqahhu ini orang yang kering kulit dia, kerana hidupnya serba susah dan meninggalkan kemewahan. Maknanya bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak benar kita pakai baju comel-comel, kena pakai baju cari buruk-buruk, tidak, tapi jangan melampau. Biar sederhana dalam hidup kita ni. Makan kita biasa. Kalau kita boleh makan beli nasi dengan harga RM10 sepinggan, kenapa nak pergi makan nasi di hotel yang harga RM120 sepinggan? Dengar cerita. Seorang masuk dari restoran makan RM120. Ni makan ke mentah ke darah, orang panggil lagu ni. Makan apa lagi tu? Kita boleh makan seminggu, dia makan satu malam. Allahu Akbar. Penat. Dengar ada orang kaya marah kita ni. Awak susah apa? Susah apa kamu? Ini duit saya. Dia kata kita pula. Kita kata kita bukan susah. Kita tak mau pembaziran saja. Bukannya deki kita dengan dia. Baiklah. Kita pergi kepada hadis lain. Hadis ini, tanda sebelum pergi hadis lain, hadis ini tidak mengajar kita arti, mengajar kepada kita supaya serebeh, darwish. Tahu darwish? Darwish ni orang serabut, orang tak terurus. Itu dipanggil darwish. Ada darwish ini? Benar. Darwish. Tu kan nama darwish ni, tahu makna apa? Darwish ni makna orang yang tak terurus, hok serebeh, hok janggut berseronye, rambut tak apa ni, tak sisir baju. Itu dia panggil darwish. Darwish ni orang-orang ahli-ahli tu. Ahli tasawuf pelik-pelik tu. Jadi ayah mengibuh nama anaknya kan, anak dia darwish.
Darwis. Nah, Darawis dia panggil. Jadi Islam tak mengajar kita jadi Darawis, tak terurus, tapi Islam mengajar kita at-tuhuru syatrul iman. Suci, bersih, nazafah itu tanda orang itu beriman. Baik. Hadis 518. Tulis. Hadis ni panjang. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa ikan besar, tak payah pergi cari tapak dinosaur lah, cari tapak ikan ni baik. Tengok hadis. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah. Abi Abdullah nama dia Jabir bin Abdullah. Qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammar alaina Aba Ubaidah natalaqqa 'iran li Quraisy wa zawwadana jiraban min tamrin lam yajid lana ghairahu fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan ila akhiril hadis. Hadis ini panjang, kita ringkaskan masa, ana terus baca terjemahan. Tengok terjemahan. Daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kami dengan Abu Ubaidah, tanda Abu Ubaidah nama dia Amir ibnul Jarrah. Ada nama Amir sini? Mana? Kita panggil dia Abu Ubaidah. Boleh ya? Mana Abu Ubaidah? Amir Abu Ubaidah gelaran dia. Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah jadi ketua untuk menghalang kafilah rombongan dagangan kafir Quraisy. Kami hanya dibekalkan dengan sekarung kurma. Makannya kami seguni buah tamar. Sudahlah. Dan tidak ada lagi selain itu. Kerana itu Abu Ubaidah membahagi-bahagikan kepada kami sebiji-sebiji. Pagi ni, ambil sebiji seorang tamar. Masya Allah. Lalu ada yang bertanya, apa yang dapat kamu semua buat? Dengan sebiji biji tamar ni kenyang kau? Tak kenyang, besar ni tamar makan. Dia kata, Jabir menjawab, kami menghisap-hisapnya, kulu-kulu buah tamar itu seperti bayi. Ambil tak adalah macam kita makan coklat. Nak kunyah masuk, habis kunyah, nak rasa manis. Ambil zat dia. Kemudian kami meminum air. Manis tamar tu minum air, kenyang. Hal itu sudah cukup bagi kami untuk sehari semalam. Masya Allah. Sebiji tamar untuk berapa masa? 1 hari. Pernah juga kami menumbuk daun-daun dengan tongkat. Mana kita kait tongkat tu ambil daun. Kemudian kami siram dengan air, lalu kami makan daun. Masya Allah. Setelah kami sampai di tepi pantai, tengok orang yang taat pada Allah. Taat ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi karamat pada dia. Mukjizat bagi Nabi, karamat bagi para sahabat. Bila kami sampai di tepi pantai, kami nampak suatu seakan-akan seperti bukit pasir yang besar. Macam bukit besar tepi laut. Kami pun pergi dekat. Benda ni rupa-rupanya ia adalah hayawan laut, ikan. Nama dia ambar. Dia boleh ikan paus. Ikan paus ni besar. Ikan paus terdampar di tepi pantai. Ambar nama dia. Maka Abu Ubaidah berkata, apa? Maitatun. Bangkai ni. Mati dah dia, mati. Kosek tak hidup. Dia kata bangkai. Ingat tak boleh makan, kan? Kemudian tengok ni. Qala bal nahnu rusulillah. Dia kata tak apa. Kami semua ni adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memikul tugas fisabilillah, dan kamu semua dalam keadaan terpaksa, kerana itu kamu semua boleh makan. Makannya lauk boleh makan, kan? Halal. Jangan cerita macam orang pergi tanya tok guru cerita ikan besar tu. Dengar dah kan? Ingat dah? Tak payah ulang. Kalau dengar dah tak payah ulang. Kalau tak dengar lagi nak cerita, tak dengar pula dah.
Mana boleh lagu tu, tak jadi. Habis cerita dulu. Dia kata, oleh kerana kamu ni pejuang fisabilillah, boleh makan ikan paus ni besar. Jabir kata, kami menetap di tempat itu selama sebulan. Masya Allah, tak busuk ikan. Ini kita kata karamat Allah Ta'ala beri pada mereka. Jumlah kami semuanya seramai 300 orang. Berapa orang? Dan kami semua menjadi gemuk kerana makan daging ikan itu. Sehat molek, BBQ hari-hari. Jabir menerangkan, sesungguhnya kami masih ingat ketika itu kami menceduk lemak daripada lubang mata ikan itu dengan menggunakan gayung. Lemak dalam mata tu ambil cetuk, ambil gayung. Allahu Akbar. Dan kami memotong-motong ikan itu menjadi beberapa potong besar anak lembu. Kemudian Abu Ubaidah menyuruh 13 orang daripada kami untuk duduk pada lubang mata ikan. 13 orang masuk dalam lubang mata. Allah bersama mana lawi. Dan lalu dia mengambil salah satu tulang rusuk ikan itu dan menegakkannya. Kemudian dia menaiki seekor unta terbesar yang ada pada kami, lalu berjalan di bawah tulang rusuk. Ambil tulang rusuk ikan pacak, buat pintu gerbang, naik unta besar masuk bawah, dia lepas. Kami juga mengambil bekal daripada dagingnya yang telah dikeringkan. Jadi bila nak balik ke Madinah, daging itu kering, buat balik. Setelah tiba di Madinah, kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kejadian itu kepada baginda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Huwa rizqun akhrajahullahu lakum. Nabi kata itu adalah rezeki Allah hantar lagi. Sebab mu duk makan buah tamar sebiji sehari, Allah ganti dengan ambar, kamu sampai gemuk makan. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, fahal man akum min lahmi syai' fatutat'imuna. Adakah kamu bawa balik daging dia? Mari aku nak makan juga. Allahu Akbar. Fa arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akalahu. Abu Hurairah kata, kita bawa ke Nabi, Rasulullah makan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Besar tu ikan tu. Kecil ke besar? Tulis pengajaran hadis. Hadis ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sedikit cukup satu hari. Maknanya bukan semesti kenyang tu yang makan banyak. Ada orang makan 3 pinggan tak kenyang, ada. Ada orang makan sedikit, alhamdulillah memadai. Sebab dia nak makan baca bismillah, kan? Makan dengan cara yang sopan, makan yang halal berkat. Boleh. Ni makan banyak bismillah apa tak baca, duduk tengok macam gapo, tak. Makan sekali dengan jin, bukan makan dengan orang. Berat kita ni. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mendapat karamat dan kemuliaan. Mana karamat itu, mana kemuliaan Allah beri. Oleh kerana mereka sabar, Allah beri makanan yang mengenyangkan. Alhamdulillah. Yang ketiga, maitatul bahri halal. Bangkai hayawan laut halal, boleh makan. Tak ada apa. Besar ikan tu kan. Pasal itulah cerita pelajar nak dengar ni, cerita karut ni, cerita pengajaran dia panggil. Orang ni dia jumpa ikan besar tepi sungai, tepi laut. Dia kata tak boleh makan kita ni. Kena tanya tuan guru dulu. Nanti tuan guru marah. Balik tanya tok guru. Tok guru kata besar ke? Besar. Dengan lembu, besar dia lagi. Tak boleh makan ni, ikan makan orang ni. Anak murid dia pun termenung. Tok guru kata, kenapa lain macam? Allah silap lah tuan guru. Kami hidup musyawarah tadi. Kalau halal lah, berasa nak bagi juga ke tuan guru. Nak bagi. Dia kata nanti tu ada lagi kitab tak tengok ni. Ada lagi kitab tak tengok. Pergi tengok tak ada 2 minit keluar. Makanan laut halal. Bagi 2 dengan tok guru. Moral ceritanya,
kita ustaz pak lebay ni jangan duk main keluk-kelik bab hukum. Nah, kalau benda halal cakap halal, benda haram kata haram. Ni kalau wa halalul lana haramul li ghairina. Halal untuk kita, haram untuk orang lain. Boleh tak boleh lagu tu? Mana boleh? Ni kita panggil tidak berlaku adil kita dalam penilaian. Wallahu alam. Ada orang marah dia kata mana kata huduh ketuk dah, kita tidak kata ketuk guru, kita kata ibrah pengajaran adanya makhluk macam ni menjual agama dia panggil. Baik, hadis tadi yang panjang tadi diriwayat oleh Imam Muslim, kita pergi pada hadis pendek pula. Hadis 519, wa an Asma binti Yazid qalat kana kum qamisi Rasulillah sallallahu ila rusqi. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, lengan baju Rasulullah sallallahu sampai ke pergelangan tangan. Lengan baju dia sampai sini. Maknanya boleh dah tu, rusq maknanya. Wahwal mifsal. Kalau kita pakai lengan sini tak apa. Tapi kalau lengan baju kita sampai sini lebih. Ada setengah kali lengan baju hok berjelo tu kena potong. Lebih mana? Nak pergi makan dia apa kotor habis. Cakap ni boleh. Hadis ini menggalakkan kita jangan berlabuh-labuh. Kalau kita kain kita ke seluar kita jangan lebih daripada buku lali. Tanda itu. Mana buku lali? Bawah ni. Seluar jangan labuh pada tu. Setakat buku lali. Atas sikit molek. Atas lagi jadi seluar orang panggil jadi rok pula dia kata. Padahalnya boleh je, tak ada masalah. Kalau orang Islam pakai dia kata teroris. Kalau buat-buat orang putih pakai dia kata moden. Bahasa tak betul belaka buat ni. Mari cepat kita nak habis bab ni. Hadis yang ke 520. Tulis hadis ini mukjizat makanan sedikit jadi banyak. Hadis tadi mukjizat makanan sedikit sebiji tamar kenyang satu hari. Lain. Hak ni makanan sedikit makan banyak. Siapa kenyang? Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala inna kunna yaumal khandaqi nahfiru fa'aradat kudyatun shadidatun faja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi kudyatun 'aradat fil khandaq faqala sallallahu alaihi wasallam ana nazilun ila akhiril hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Tengok terjemahan. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang menggali parit dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq mengikut majoriti ulama, tu dia pelajar. Majoriti ulama kata perang Khandaq ni bila berlaku pada tahun yang kelima. Selepas daripada Uhud tahun yang keempat, yang ketiga, Khandaq tahun yang kelima. Ada sebahagian ulama seperti Imam Nawawi dalam kitab Tahzibus Sirah dia kata tahun yang keempat. Tengah duk gali parit, tiba-tiba tanah yang sangat keras, ada batu besar kerah, dan kami tak mampu menggalinya. Maknanya kita pukul, pelepong, patah, kita punya cangkul patah. Kemudian para sahabat pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, tanah ini sangat keras, tak boleh nak gali parit ya Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan menggalinya. Nabi kata tak apa. Masa tu Nabi atas bukit Jabal Raya, Nabi kata aku akan turun pergi tengok. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan ni. Nabi kita pergi nak pergi gali parit, sedang perutnya diikat dengan batu kerana sudah 3 hari tidak makan. Allahu Akbar. Nabi kita ambil batu ikat di perut, nak suruh kempih perut dia. Tak ada makanan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Nabi SAW mengambil cangkul dan mencangkulnya, maka hancur tanah yang keras itu bagaikan debu yang dihamburkan. Pom, dia kata berah habis. Allahu Akbar. Jabir pun kata, ya Rasulullah, dia tengok Nabi lapar ni, ikat batu perut. Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Boleh saya nak balik rumah sekejap? Jabir balik. Setibanya di rumah, saya berkata kepada isteriku, Ummu Jabir, aku lihat Nabi SAW tidak tahan lagi kena lapar. Sia Nabi.
Ada apa-apa makanan di rumah? Isteri kata, ada sedikit gandum dan seekor kambing. Kambing kecil ada. Maka aku menyembelih kambing itu dan menumbuk gandum. Kambing itu aku letakkan dalam periuk. Kemudian aku pergi berjumpa Nabi SAW. Sedang daging dalam periuk aku masak, hampir masak. Mana dia masak siap, dia pergi jumpa Nabi nak ajak mari makan. Maka aku berkata, dia pergi dekat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada makanan sedikit kat rumah tu. Kambing seekor, gandum sikit. Jadi saya jemputlah tuan ke rumah dengan beberapa orang sahabat yang ada ni. Abu Bakar, Umar, dekat-dekat, bolehlah. Cukuplah seekor kambing kecil. Nabi bertanya, Jabir, berapa banyak makanan itu? Berapa banyak? Saya mengatakan perkara yang sebenarnya. Seekor kambing ya Rasulullah kecil, gandum sikit. Kemudian baginda bersabda, cukup banyak. Masya Allah. Nabi kata apa? Kasirun tayyib, banyak tu. Seekor kambing banyak. Sudahlah. Allahu Akbar. Lalu aku menyatakan, tetapi katakan kepada isterimu, Nabi kata, Jabir, mau balik ke rumah, cakap isterimu jangan usik periuk tu, jangan diangkat. Makanan tu jangan usik, biar di situ. Sehingga aku datang. Mana jangan ambil, jangan hidang, jangan. Kemudian baginda bersabda kepada para sahabat, Qumu. Sudah. Bangun orang Muhajirin dan Ansar. Nabi kata, bangun. Jabir panggil pergi rumah dia. Berapa orang sedang kali parit? Tanda pelajar, lebih kurang 1,000 orang. Kambing apa ekor? Madinah bukan ada buah hara. Kalau sini buah hara penuh. Dalam ada buah hara. Sudahlah. Maka Nabi SAW pergi, Jabir balik ke rumah dia, cerita ke isteri dia. Isteri dia terkejut. Jabir pucat. Sudahlah. Malu kita hari ni. Kambing seekor ni habis tentera, Nabi panggil belakang. Kalau kena isteri zaman kita ni celek motor, bahasa ni tak reti kecek. Bini Jabir salihah. Dengar ni, dia kata apa? Jabir, mu panggil ke Nabi panggil? Sedap. Siapa panggil tu? Dia kata, aku bisik je dengan Nabi, 2-3 orang. Nabi panggil, semua tentera. Bini dia kata, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh makanan kita cukup hari ni? Jabir hak pucat tadi berpeluh. Dia kata, inilah isteri salihah yang menenangkan suami. Ni dak. Silap beli sikit kau cengeh lalu bini. Lah basah lengok tuli. Orang suruh beli rotinya beli sekut. Bini Jabir, Allah tenang. Nabi masuk, dia kata jangan usik. Sehingga Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Mari. Allahu Akbar. Bini tanyalah, Nabi tanya kok. Tanya tapi dia panggil. Masya Allah, tabarakallah. Maka baginda telah bertanya lebih dulu padamu tentang makanan yang kita sediakan. Aku jawab, ya. Baginda bersabda para sahabat, masuklah dan jangan bersak-sak. Masuk beberapa orang. Rumah kecil, masuk. Kemudian Rasulullah SAW memotong roti yang dibuat daripada gandum dan baginda tambahkan dengan daging dan baginda tutup periuk dan tungku api. Selepas itu Rasulullah SAW ambil dan letak berhampiran para sahabat. Lantas Rasulullah ambil kembali periuk itu, baginda ambil lagi. Mana masuk sekumpulan, Nabi ambil periuk, tak sini, bagi roti. Habis dia kenyang, masuk kumpulan lain pula. Masuk, habis semua tentera boleh makan. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, kuli haza wa ahdi fa innan nasa asabathum maja'atun muttafaqan alaih. Lepas mana Nabi kita sendiri hidang, makan sedikit jadi banyak. Selesai semua tentera makan, Nabi bagi tahu kepada isteri Jabir, makanlah. Dan bahagi-bahagilah makan ini kepada jiran-jiran, kerana manusia hari ini sedang ditimpa musibah kelaparan. Allahu Akbar. Apa yang kita nak dapat daripada hadis ini? Apa dia?
Apa yang kita dapat faham? Yang pertama, susahnya Nabi dan sahabat tidak ada makanan. Nabi ikat batu di perut. Kita bukan ikat batu perut, buka seluar. Ketakzib, betul tak? Makan banyak, na'udzubillah. Tengok ni. Inilah dia panggil zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini samalah, panjang lagi. Yang kedua tanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi mukjizatnya dia, makanan sedikit boleh jadi banyak, air sedikit jadi banyaklah. Peristiwa-peristiwa di antaranya ini peristiwa yang berlaku. Jadi dalam panjang riwayat ini pelajar-pelajar bacalah kan di sini. Yang pentingnya kita nak ambil istimbat, iaitulah sahabat kelaparan, Rasulullah juga zuhud lapar, Allah Taala bagi mukjizat kepada mereka. Dan juga yang ketiga, contoh isteri salihah. Siapa dia? Isteri Jabir. Kita pergi kepada hadis yang terakhir, hadis 521, iaitulah hadis 31 dalam bab ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Abu Talhah li Ummi Sulaim, qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju' fa hal 'indaki shay'? Qalat na'am, fa akhrajat aqrasan min sya'ir thumma akhadat khimaran laha falaffatil khubza bi ba'dihi thumma dassathu tahta thawbi wa raddatni bi ba'dihi thumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hadis. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Tengok dia punya terjemahan. Daripada Anas, dia berkata, Abu Talhah, ayahnya Anas, berkata kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas. Abu Talhah tu ayah tiri dia lah. Anas kan bin Malik. Ya Ummu Sulaim, aku dengar suara Rasulullah sangat lemah. Kita dah lapar, tak larat nak bercakap. Dan aku tahu Nabi SAW sangat lapar. Adakah kamu mempunyai sesuatu makanan? Ada makanan ke rumah? Jawab Ummu Sulaim, ya. Kemudian isteriku mengeluarkan beberapa keping roti yang diperbuat daripada gandum. Lalu dia mengambil tudungnya dan membungkus roti itu dengan tudungnya. Mana dia ambil kain dia tu, dia masuk roti, bungkus itu supaya orang tak nampak. Kemudian dia memasukkan roti itu ke dalam bawah bajunya dan bakinya diberikan kepada aku. Kemudian isteriku menyuruh aku pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia bukuh roti bagi. Anas berkata, aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Anas kata apa ni? Nabi duduk dengan sahabat. Aku berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas nak bagi buat makannya itu di Rasulullah bertanya, apakah Abu Talhah yang menyuruhmu? Anas, Abu Talhah hantar apa kamu? Saya menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, untuk dijemput makan? Dia suruh panggil nak pergi makan kan ni? Saya kata, ya. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat yang sedang bersamanya, berdirilah. Mari mereka, mana ada ni? Kita pergi rumah Abu Talhah. Nabi SAW pun bertolak ke rumah Abu Talhah. Aku mendahului mereka dan tiba dahulu di sana dan berjumpa Abu Talhah lalu memberitahu padanya. Abu Talhah berkata, wahai Ummu Sulaim, mak dia tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan sahabat-sahabatnya ramai. Macam mana ni? Sedang kita tidak memiliki makanan yang cukup. Makanan kita roti 2-3 keping. Penat. Dengar ni, Ummu Sulaim juga isteri salihah, ibu yang baik. Dia kata apa? Ummu Sulaim jawab, dengar ni. Dia kata, Allah wa Rasuluhu alam.
Rasulullah panggil dia tahulah nak selesai masalah, apa sibuk kita. Allahu Akbar. Abu Talha kemudian menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersama Abu Talha masuk ke dalam rumah terlebih dahulu, dan Rasulullah bersabda, bawalah ke sini makanan yang kau hidangkan, wahai Ummu Sulaim. Mana makanannya tu? Bawa sini, tak depan. Kemudian Ummu Sulaim membawa roti. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memotong-motong dan menyuruh Ummu Sulaim memerah mentega ke atas roti sebagai lauknya, letak keju. Sedaplah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap beberapa kalimah. Nabi kita baca-baca. Nabi kita baca kan. Masya-Allah tabarakallah. Apa dia baca? Rawi kata, masya-Allah an yaqul. Dia tak sebut. Nabi baca zikir apa? Kalau kita tahu baca boleh membanyakkan makanan, hebat kita. Makanan tak cukup, saya baca. Kita buat, boleh buka kilang catering. Orang dah 200, kita buat 50 orang, lepas tu kita jampi. Boleh. Tak tahu baca apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Kemudian jemputlah 10 orang untuk masuk. Abu Talha mempersilakan mereka masuk. Mereka makan sehingga kenyang, kemudian keluar. Baginda bersabda lagi, masuk lagi 10 orang. Mari 10 orang makan sehingga kenyang, mari lagi 10 orang sehingga mereka semua dapat menikmati makan itu dan kenyang. Jumlah mereka seramai 70 atau 80 orang. Masya Allah tabarakallah. Habislah kita. Hadis ini menceritakan kepada kita apa dia? Kesimpulannya, hadis itu muttafaqun alaih. Ada lagi lah riwayat-riwayat lain yang panjang. Cukuplah erti kepada masalah ini, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kelaparan, tak cukup makanan. Yang kedua, Abu Talha ada ilmu farasah. Dia boleh kesan tengok orang, nampak lapar tu, boleh kita panggil kan. Dan juga boleh panggil orang masjid pergi ke rumah, boleh. Hadis ini juga menunjukkan rajahatu, hebatnya pemikiran Ummu Sulaim. Dia tak gelabah, tak risau, tak resah. Nabi mari bawa orang, biar. Itu Rasulullah panggil, bukan kita. Dan yang terakhir, itulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan sedikit jadi banyak. Dan boleh kita suruh orang lapar ni makan sampai kenyang. Kalau kita mari budak-budak ni, mari makan. Tambah lagi. Biar siapa dia kata tak sirah. Boleh. Tapi kita tengoklah, kalau orang malu, jangan duk suruh dia. Tambah. Mung baru 3 kali tambah ni. Malu lah kita tu malu kawan, tak boleh. Kita nak suruh orang tambah senang. Kita ambil makanan tak depan dia. Silakan. Boleh. Jangan pula ni tambah kali yang ketiga dah ni. Puakmu ni mari mana lagi ni? Itu dia panggil nak malu orang. Jangan buat perangai lagi tu. Alhamdulillah, tamatlah kita secara ringkas. Hadis ni panjang, ana ringkaskan, ambil poin besar, riwayat yang asal dia. Kemudian insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang ke-57, babul qanaati wal afafi wal iqtisadi fil ma'ishati wal infaqi wa dhammi su'al min ghairi daruratin, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.